buat sesuatu benda yang canggih untuk contohnya saya corporate Petronas, dia kena faham corporate company itu macam mana. So maknanya graphic artist ni level dia tinggi sebenarnya. Dia bukan sekadar buka Photoshop tek itu belum menjadi level qualified yang graphic artist lagi. Betul. Artis ni dia kena faham masyarakat, dia kena tahu dunia luar. Lagi dia cerdik, lagi dia tu banyak pengetahuan lagi dahsyat. Lagi bagus. Okay. Dan dia juga dia boleh mencorak masyarakat tau sebenarnya. Betul. Dahsyat sebenarnya. Tuan Azri, saya ada satu persoalan yang bermain dalam kepala saya sekarang ni. Okay. Kita dalam bisnes grafik ke, even kalau katalah kita tengok contoh lagu. Okay, music. Okay, kita dengar music ini mainstream. Okay. Sedangkan masyarakat untuk yang ada dekat mainstream tu, dia ada dekat underground and ada peminat dia tersendiri. And ada band-band yang lebih kepada aku nak bawa karya aku nak mendidik audiens aku untuk suka karya aku, untuk faham karya aku. Adakah dalam grafik audiens ataupun masyarakat itu lebih penting, keinginan masyarakat itu lebih penting, ataupun kita educate untuk bagi tahu dia yang ini sebenarnya yang lebih sesuai, macam tu. Saya dengar Miro cakap ni, dia macam grafik artis ni kerja dia persorangan je. Sebenarnya grafik artis ni dia bekerja persorangan. Seorang ni mungkin macam freelancer lah, buat flyers, dapat upah. Itu okey lah grafik artis. Tapi pada saya grafik ni kita sembang tentang benda yang industri yang besar lah contohnya kan. So dalam soalan macam tadi tu saya nak highlightkan benda yang contohnya dalam bidang entertainment. Kan, dalam bidang entertainment dia punya sistem dia tersendiri untuk dunia grafik ni, untuk buat grafik ni sebenarnya dia ada sistem sendiri. Untuk dalam bidang corporate contohnya. Kan dia adalah dia punya cara pemahaman dia tentang dunia grafik tu sendiri. Jadi simpulannya dia kalau nak cerita pasal underground ke, dia buat benda yang suka ke tak suka tu, benda tu untuk individu. Tapi dalam industri grafik ni sebenarnya dia dah masuk dalam semua bidang area lah yang besar. Dia sebenarnya tak wujud saya suka ke tak suka. Dia kena menandaskan apakah sasaran ataupun application grafik tu di mana. Jadi sebenarnya saya cakap ulang balik, kalau benda nak buatkan kita suka, kita nak buat band yang kita suka, ikut kita punya music genre kita sendiri, kita suka heavy metal ke apa ke kan. Betul. So kita buat apa yang kita mahu, bukan apa yang masyarakat mahu kan. Itu terpulang lah. Itu saya panggil own title. Karya macam tu saya panggil own title. Macam painting lah itu own title. Dia buat painting tu memang tak ada reflection, dia reflect diri dia je. Tapi kalau orang nak beli, belilah. Itu jenis lain cerita lah. Kalau jenis yang karya own title ni dia ada tersendiri. Own title ni betul-betul buat sendiri. Dia betul tak boleh bercampur-campur banyak tangan. Tapi dalam grafik ni dia ada industri yang besar juga. Dia tak boleh buat benda dia suka, sedangkan nanti dia buat grafik. Dalam satu masa sama dia ada tim yang buat branding, ada tim yang buat video, ada tim yang buat macam-macam lah, road advertising apa semua kan. Jadi dia mesti ada satu direction dia tepat. Lepas tu dalam grafik ni satu part dalam campaign. Contohnya art director dah keluarkan konsep. Konsep macam ni kita nak jual sabun mandi sekian. So ada satu konsep tu dia keluarkan sketch. Semua setuju, art director semua setuju. Ada visualizer pula. Visualizer ni pegang pen dia boleh visualizekan terus kan. Sampai ke nanti start publishing, dia akan buatkan benda tu dalam bentuk layout. Untuk apa? Untuk poster ke, untuk produk tu ke, untuk digital punya campaign ke, print campaign ke, advertising broadcasting ke kan. Setuju. Jadi dia masa tu tak boleh, masa tu dah ada keputusan daripada creative director, inilah konsepnya. Inilah colournya, inilah item-item yang ada dalam grafik tu, dia tak boleh buat benda suka. Jadi grafik artis pun kena bersedia untuk benda ni. Kalau dia nak buat benda yang dia suka, maka dia buat kerja seorang lah dengan masyarakat kan. Saya bertanyakan soalan tu Tuan Azri disebabkan kita tengok nature student yang ada attitude, macam-macam attitude, yang boleh bekerjasama dengan orang lain, yang ada juga yang jenis memperjuangkan
karya aku akan benda-benda yang macam tu kan. So that saya bertanyakan soalan yang macam tu. So that orang faham sebenarnya dalam grafik ni sebenarnya macam mana Tuan Nazri maklumkan tadi, ini adalah industri. Yes. Anda berada di mereka grafik, ada yang lain tu ada yang konsep, create konsep. So anda adalah dalam berkumpulan. Yes. Kan bukan mentaliti individu tu. Tak ada pada saya untuk melontarkan satu-satu idea tak salah. Pada saya tak ada idea yang bodoh, tak ada yang salah pada saya. So tak ada masalah untuk kita lontarkan. Tapi end up lepas discussion dan sebagainya, okay, kita come out dengan satu benda yang quality and based on objective. Contoh kalau kita nak buat dalam advertising ke macam Tuan Nazri maklumkan tadi tu kan. So kita kena ikut mold yang tu. So mungkin betul Tuan Nazri ya, betul, yang saya faham. Itu dalam advertising, belum kita cerita dalam industri computer based training, buat sistem latihan. Betul, macam pengalaman saya lah, saya buat untuk jet fighter kan. Projek melibatkan setahun setengah, 2 tahun. Padu betul. Saya dengar jet fighter tu pun dah padu Tuan Nazri. Berapa banyak technical publishing ataupun berapa banyak konten yang kita kena construct balik, grafik designer kena fikir macam mana bagi benda ni interesting. Dalam kerja benda kan berkenaan engine, tapi takkan kita nak bagi outline macam tu. Layout pun kena lawa, screen artwork, button pun ada psikologi dia kat situ. Banyak sangat peranan pereka grafik sebenarnya. Pereka grafik ni sangat penting. Dia pakaian. Dia buat pakaian kereta. Dia buat outer kereta tu. Frame kereta tu dia yang buat. Yang dalam engine orang tak nampak pun. Jadi maknanya art ni penting. Art ni, saya tak cakap graphic designer lah. Sebenarnya art ni sangat-sangat penting. Sebab tu di luar, di barat, art ni, artis ni, pereka ni, dia dah level dia lagi tinggi daripada doktor ke macam tu. Orang mesti bertanya, director setuju tak setuju? Creative director setuju tak setuju? Sebab dia memang kemahiran perkara di kat situ. Cuma kita kat sini yang kita boleh campurkan. Ibaratnya tukar besi tu kat kita kat sini, tukar besi tu terlalu basah-basah. Semua orang kata dia boleh buat construction. Setuju. Betul. Jumpa paku ambil, padahal dia tak boleh buat. Sama juga macam orang boleh guna Microsoft Word. Terror guna table, terror guna, tapi mengarang tak sedap. Tak jadi pun karangan dia. Bahasa tak sedap. Jadi sama juga sekarang tools dah basah-basah. Segala application semua, app semua ke software banyak. Tapi tak semua boleh melukis, tak semua boleh buat grafik sebenarnya. Grafik ni dia banyak psikologi dia ada hierarki dia, apa orang nak tengok dulu dekat karya kita tu. Log orang dulu, then second step, ada hierarki, third step, fourth step, semua. Lepas tu kaji pula sasaran. Businessman mana boleh tengok tulisan kecil-kecil, dia nak cepat. Corporate dia tak kecil, dia kena bold, ada berapa size font yang sesuai. Betul. Ataupun dia orang ni baca headline saja, dia tak sempat nak baca banyak, dia perlu icon saja. Jadi banyak screen, very interesting sebenarnya. Kalau kita betul kaji, macam orang belajar main gitar lah, dia tahu 2-3 chord dia rasa, lepas tu dia duduk sorang-sorang dalam bilik. Lepas tu dia rasa, tak best lah, muak ini je buat balik kan. Sebenarnya banyak kan. Banyak note tu. Betul, not jazz ada, rock ada, rhythm ada, lead ada. Scaling kan. Macam tu kan, subhanallah.